mengenai bulan Sya'ban dan mengenai nisfu Sya'ban. Dua benda yang berbeza, umum dan khusus. Umum itu hadis mengenai kelebihan bulan Sya'ban. Yang kedua, hadis mengenai kelebihan nisfu Sya'ban dan amalan nisfu. Dua benda yang berbeza. Hadis sahih. Hadis sahih ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa pada bulan Sya'ban. Banyak puasa pada bulan Sya'ban. Bukan hari-hari, tapi banyak. Ini hadis sahih. Apa dia? Banyakkan puasa. Dari sudut kesahihan hadis sahih. Baginda buat. Adakah kita patut buat? Adakah kita buat? Itu cerita lain. Sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah an Ummi Salamah. Kan Ummi Subang, Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama syahraini mutatabi'aini illa annahu kana yasilu Sya'ban bi Ramadan. Terjemahan Rambang. Aku tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kecuali baginda menyambung bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Maknanya puasa penuh seakan-akan. Dalam riwayat Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasum minas sanah syahran tamman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak puasa setahun satu bulan yang penuh kecuali Sya'ban. Dia menyambung Sya'ban dengan Ramadan. Di sini riwayat ramai dan disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Ini hadis sahih. Itu riwayat Muslim an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Salamah tanya Aisyah mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, walam arahu sa'iman min syahri qad akthar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Kana yasumu Sya'ban illa qalil. Aku tak pernah tengok baginda puasa lebih banyak berbanding Sya'ban. Dia puasa Sya'ban sepenuhnya ataupun dia puasa Sya'ban kecuali sedikit. Jadi riwayat Ummi Salamah dengan Aisyah yang sepakatnya ialah baginda puasa penuh pada Sya'ban. Tapi dalam riwayat Aisyah ada hari Sya'ban yang Nabi tak puasa. Tapi hari yang Nabi tak puasa tu sikit. Kau tak weh. Kau tak. Repeat recordingnya. Hadis Ummi Salamah dan hadis Aisyah sepakat menyatakan bahawa Nabi puasa penuh Sya'ban. Ekstra kepada hadis Aisyah ialah Nabi puasa banyak pada hari Sya'ban, kecuali beberapa hari yang tak puasa. Sama ada riwayat Ummi Salamah ke ataupun Aisyah, kedua-duanya adalah
hadis sahih. Ini yang sahih mengenai fadilat bulan Syaban. Iaitu kena puasa. Patu apa ya? Patu kena puasa lah. Tak saya puasa, tak dapat fadilat. Faham? Okey, kita pergi kepada hadis-hadis dhaif ataupun hadis maudhu' mengenai Syaban. Katakan hadis ini. Dan hadis-hadis dhaif ini dan maudhu' ini disebut dalam kitab-kitab hadis juga. Contohnya Ibnu Majah, Baihaqi, bukan Baihaqi sepupu awak, Imam Baihaqi. Dalam kitab dia Syu'abil Iman, cabang-cabang iman. Ibnu Majah dan Baihaqi meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yawmaha. فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتل فأعافيه ألا salam apabila datang nisfu Sya'ban. Nabi kata, maka buatlah qiyamul lail dan puasalah nisfu Sya'ban. Ulang suara. Nabi kata, kamu kena buat qiyamul lail, kamu kena puasa nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun turun ketika matahari jatuh kalau kasih rezeki pada dia. Tidakkah ada yang sakit, maka aku afiatkan dia. Tidakkah ada yang minta itu, minta ini, minta honorarium, maka aku kasih kepada dia. Tidakkah begitu, begini. Allah berkata begitu sehingga naik fajar. So ini hadis apa ni? Nanti dulu. Yang jejeng. So hadis ini maudhu'. Klasifikasi maudhu'. Kerana dalam sanad ini ada Ibnu Abi Subrah ataupun Sibrah, yang mana Imam Ahmad kata dia ini pereka hadis. Bukan pereka fashion, pereka hadis. Kategori hadis maudhu' ni? Maudhu' tak boleh pakai langsung. Memang bukan hadis, dia cakap mudah-mudah. Mana lagi lagi teruk lah. Maudhu' lagi teruk. Maudhu' ni fabricated hadis. Maksud kalau dhaif tu? Dhaif nanti dulu. Kan tu kena masuk kelas mula. Tak ingat. Guru yang mati dulu, ngaji tak habis. Tak ada. Habis ngaji tu. Tak dhaif ni. Dengar dulu. Dan bukan saja Imam Ahmad, Busiri dalam kitabnya Zawaid, Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib katanya dhaif sangat. Itu. Dan Albani pun kata dhaif. Kata Abu Bakar Ibnu Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, tidak ada kelebihan nisfu Sya'ban, satu hadis pun. Maka jangan peduli dengan hadis-hadis yang kata ada kelebihan nisfu Sya'ban. Ada hadis yang lain pula mengikut riwayat Dinuri daripada Rashid bin Sa'ad. Nabi SAW bersabda, nisfu Sya'ban ini Allah wahyu kepada malakul maut, cabut nyawa setiap orang pada tahun itu, tahun ini. Pada malam nisfu Sya'ban Allah wahyukan kepada malakul maut
cabut nyamuk yang dia nak cabut pada tahun ini. Maknanya nisfu Syaban jika hadis ini ialah penentu maut seseorang. Awak mati bulan depan, awak ni mati minggu depan, awak ni pula mati Disember, awak ni mati November, awak ni mati Oktober, awak ni mati Ogos. So semua tu Oh, ni mati ditentukan tahun dalam depan. bulan Syakban. Dan nisfu Syaban, Oh, malam nisfu Syakban. nisfu Syaban. Faham? Tapi status hadis ini mursal. Betul Dan Musa. mursal ini salah satu jenis hadis dhaif. Dia jadi mursal disebabkan putus sanad, putus matan. Putus matan. Mursal ialah tabi'in. Anak murid sebelah tidur tu. Tabi'in dia wayak kata Nabi bersabda so and so. Sepatutnya tabi'in sahabat kan. Dia tak jadi macam tu. Jadi sahabat tak ada dalam sanad. Panggil mursal. Dan hadis yang lain juga Ibnu Jarir, Ibnu Mundhir, Ibnu Abi Hatim daripada Salaf. Ibnu Jarir an Utsman bin Muhammad al-Mughirah, Nabi SAW bersabda, "Tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Anna hatta inna rajula la yankih wa yulad lahu wa qad akha ismu fil maut." Hadis ini juga mursal, iaitu dhaif. Macam-macam sound. Jadi mengenai Lailatul Nisfu Sya'ban ini menentukan orang itu orang mati ke, dia tidak berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Menentukan qada orang ni. Kan? Dia buat amal baik ke, dia buat amal tak baik ke, malam dia bertambah ke, yang berkurang ke, bukan pada malam ini. So malam apa? Malam Lailatul Qadar. Itu confirm. Mau mati tahun ni, mau mati semua balik. Rezekimu kurang, rezekimu tambah. Mau kahwin dah ni, mau kahwin dengan, mau beranak gini, kau beranak gini. Semuanya ditentukan oleh Lailatul Qadar. Maknanya Ditentukan pada itu kan. Maknanya qada ditentukan pada Lailatul Qadar, bukan ditentukan pada Lailatul Nisfi Sya'ban. Dan begitulah benda-benda yang berkaitan dengan seterusnya. Kenapa orang kata beramallah dengan begitu dan begini? Kan? Kenapa? Sebab mereka dapati benda-benda ini ada dalam setengah-setengah kitab. Kitab apa? Benda ini dia disebut dalam Qutul Qulub dan disebut dalam Ihya Ulumuddin. Walaupun ada disebut dalam Qutul Qulub dan disebut dalam Ihya Ulumuddin mengenai kelebihan malam nisfu Sya'ban ataupun amalan-amalan yang kena buat dalam malam nisfu Sya'ban, kan, sebenarnya dia bercanggah dengan hadis. Jadi nak dahulukan pendapat ulama ke yang kata boleh buat itu dan boleh buat ini, ataupun nak dahulukan hadis. So Al-Hafiz Al-Iraqi, orang hadis, ulama hadis, kata hadis mengenai malam nisfu Sya'ban maudhu', dan dia adalah dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi menyebut ada orang buat semayang khas malam nisfu Sya'ban, namanya salatul raghaib ataupun salat Lailatul Nisfi min Sya'ban, 100 rakaat. 100
100 rakaat. Kata Imam Nawawi. Ada orang sembahyang solat khas yang namanya salatul ghaib ataupun solat nisfu Syaban 100 rakaat. Sama ada solat ghaib ke solat lailatul nisfu Syaban ke, kata Imam Nawawi dua-duanya adalah bid'ah yang yang mungkar. So jangan terpengaruh dengan yang disebutkan oleh setengah-setengah kitab. Contohnya Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Kenapa? Kerana bercanggah dengan hadis. Oleh kerana itu dia adalah batil. Syekh Muhammad Rashid Ridha sebut, Allah tidak mensyariatkan orang mukmin dalam kitabnya, dalam rasulnya, dalam sunnahnya amalan khas pada malam nisfu Syaban. Baca Yasin tu. Oh, apa saja, Yasin ke Yusuf ke, apa saja yang namanya bacaan khas untuk malam ini. Kata Tapi kalau nak baca tak salah pun. Yusuf Qaradawi kata pasal malam nisfu Syaban tidak ada hadis pun yang sahih. So apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, kata Yusuf Qaradawi, tidak warid, tidak sahih, tidak ada dalam sunnah, walaupun ada orang buat. Lalu pun mengenai puasa nisfu Syaban khasnya, maka itu tidak ada yang warid, tidak ada dalam syarat, kecuali puasa ikut puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Okey, kita buka sesi Q&A. Mai. Tanyalah. Lepas tu yang diorang kan kata dalam hadis tak ada apa-apa tu. Ya. Apa-apa lah kan? Apa-apalah. Untuk malam ni Syaban tu. Lepas tu yang diorang buat semua ni Datang dari mana sosnya? Sosnya macam saya sebutkan tadi lah, mereka bersandarkan kepada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu'. Jadi macam macam orang terlalu macam kena buat macam setiap tahun mesti ada. Tak. Yang siapa nak buat. Tapi kalau tanya ada hadis. Hadis tu kuat tak kuat? Tak kuat. Hadis tu dhaif, hadis maudhu'. Nak buat ikut umum lah. Ada lagi soalan lain? Apa ada soalan? So saya nak puasa. So jadi puasa ni Faham tak wujud? Tiada wujud sama sekali. Kalau nak puasa apa? Puasa sunat Syaban. Yalah, kira fadilat dia macam puasa biasa lah. Yalah, Nabi buat. Hai, nak jadi YouTuber famous nampak? Nabi buatlah. Please notice me. Yes, banyak dia mau beramal dengan hadis-hadis maudhu' dan hadis dhaif. Kalau ikut hadis sahih pun tak larat nak ikut dah. Ditambah pula. Kita ambil yang sahih. Tapi apakah hukum kita follow hadis dhaif dan maudhu' ni? Mana boleh? Tak boleh kata ini Nabi buat. Ya. Sama lagi hadis palsu. Walaupun benda tu benda baik. Iyalah, sebab masalah ibadat Tuhan dan Nabi je yang menentukannya, bukan kita. Dan beribadah yang menentukan Allah dan Rasul je. Okey, habis. Rasul je. Orang lain ikut je. Hambanya, umatnya ikut saja. Tak boleh nak mengaling-aling kan.